Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula di bawah dengan modul PDPR Seni Visual unit yang ke-11. Kali ini kita masuk bab yang baru, iaitu bab 1.2 peranan seni visual terhadap aspek psikologi dahulu. Peranan seni visual terhadap aspek psikologi. Huraikan peranan seni visual terhadap psikologi. Peranan pembelajaran seni visual terhadap pembangunan potensi individu, merangkumi kreativiti, sensitiviti, emosi, dan ekspresi. Itu adalah bidang-bidang di bawah psikologi. Jadi, kita akan bincangkan nanti peranan seni visual itu sendiri atau pembelajaran seni visual itu sendiri terhadap psikologi. Psikologi itu pembangunan potensi individu. Setiap individu mempunyai potensi yang sama dan potensi-potensi tersebut boleh dibangunkan. Jadi, pembelajaran seni visual akan memberi kesan terhadap psikologi tadi. Okey, mari kita teruskan. Apa itu peranan terhadap sensitiviti? Okey, dalam psikologi tadi ada kreativiti, sensitiviti, emosi, dan ekspresi. Jadi, kita akan bincangkan tentang peranan terhadap sensitiviti dahulu. Sensitiviti bermaksud pembelajaran seni visual, aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan kepekaan. Sensitif bermaksud peka, kan? Jadi, pembelajaran seni visual akan memantapkan kepekaan atau sensibility, iaitu kebolehan untuk merasa dan menghayati. Ini dengan pembelajaran seni visual, kita akan mampu menjadi seorang yang peka. Peka kepada persoalan, peka kepada isu-isu semasa. Jadi, ini adalah satu kemahiran dalam jiwa seseorang. Bagi orang yang sensitif, dia mampu menghayati sesebuah karya, mampu menghasilkan karya. Itu tentang sensitiviti. Seterusnya, apakah peranan terhadap emosi pula? Peranan seni visual terhadap emosi. Pembelajaran seni visual, aktiviti dan apresiasinya dapat membangkitkan perasaan. Okey, emosi tadi bermaksud membangkitkan perasaan dan memantapkan sensibiliti yang mencorak perlakuan perasaan semula jadi seperti rasa cinta atau rasa takut. Okey, kalau ada rasa takut, marah, benci pun bagi orang yang mantap emosinya, dia mampu mengawal emosi. Dia kalau takut pun dia tidaklah takut sehingga terlalu takut sampai tidak terkawal. Kalau marah pun marah yang terkawal. Itu peranan seni visual terhadap pembangunan emosi. Seterusnya, apakah peranan seni visual terhadap kreativiti pula? Kreativiti. Pembelajaran seni visual, aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan keupayaan membuat dan mereka cipta, menjadikan individu lebih imajinatif dalam pengkaryaan dan perekaan. Jadi, kreativiti bermaksud keupayaan untuk mencipta. Dan seseorang yang tinggi kreativitinya akan jadi lebih imajinatif dalam pengkaryaan dan perekaan. Dan yang terakhir sekali, apakah peranan seni visual terhadap ekspresi? Jadi, pembelajaran seni visual, aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan keupayaan menzahirkan pengucapan seni. Ekspresi bermaksud expression, daripada perkataan Inggeris expression atau peluahan atau meluahkan atau menzahirkan. Jadi, ekspresi dalam bidang seni bermaksud
menzahirkan atau menzahirkan pengucapan seni atau memantapkan curahan idea atau memantapkan kemampuan seseorang pengkarya untuk menggambarkan pemikiran dan perasaannya. Jadi itu maksud peranan seni visual terhadap ekspresi tadi, ekspresi peluahan atau pengucapan. Okey. Baiklah, untuk lebih faham, mari kita lihat contoh yang pertama, sebuah karya seni. Okey, karya ini merupakan karya yang dihasilkan oleh Bayu Utomo Rajikin yang bertajuk Newspaper. Mixed media, iaitu media campuran yang dihasilkan dalam tahun 1993 dengan saiznya 90 darab 122 cm. Sumbernya daripada Rupa Kata Ipoh Yayasan Kesenian Perak tahun 1996. Baik, karya ini, bila anak-anak pelajar tengok karya ini, jika dihubungkan dengan apa yang kita belajar tadi, aspek psikologi manakah yang terlibat di sini? Kreativiti, emosi, ekspresi tadi. Yang mana satu? Sensitivity. Okey. Kalau kita tengok image-nya, seorang kanak-kanak, tajuknya newspaper, bermaksud surat khabar. Okey, bila sangat jelas di sana, image utama ialah seorang kanak-kanak dengan tangannya yang kelihatan sudah hitam dan banyak kabel atau wayar berselirat. Dan bahagian backgroundnya ada ditampalkan keratan-keratan akhbar. Jadi, jika kita boleh hubungkan dengan psikologi tadi, aspek sensitivity atau kepekaan. Jadi, di sini karya ini menggambarkan sensitivity atau kepekaan pengkarya terhadap isu-isu semasa. Sebab isu semasa ini dirujuk dari akhbar tadi. Isu semasa pada tahun 1993 ini, waktu itu sering keluar di dada-dada akhbar isu tentang penderaan kanak-kanak. Isu semasa di akhbar iaitu isu penderaan kanak-kanak. Ini tahun 1993 dulu. Sering saja keluar. Saban hari, saban minggu, ada saja kanak-kanak yang didera. Sehingga cedera, ada yang mati. Ada yang cedera. Di sini, kalau tengok pada tangan kanak-kanak ini, sudah berlaku gangren atau sel-selnya mati, menjadi hitam. Ini memang berlaku pada waktu itu. Memang masyarakat kita agak teruk. Berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak. Bukan didera oleh orang lain. Mereka ini didera oleh ahli keluarga sendiri, sama ada bapa ataupun ibu yang mempunyai masalah dalam rumah tangga mereka. Jadi, Bayu Utomo dengan sensitivitinya atau kepekaannya terhadap isu-isu semasa, maka dia menghasilkan karya ini yang membawa tema kemanusiaan. Dia cuba menggambarkan isu kemanusiaan ini, membawa isu kemanusiaan dalam bentuk karya seni visual. Okey, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua pula juga merupakan sebuah karya seni oleh Edvard Munch, seorang pelukis dari Jerman yang bertajuk The Scream. Itu tajuk dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Jermannya The Shrek. Jadi The Scream ini dihasilkan dalam tahun 1893. Ini sudah lama ni, tahun 18, bukan 19. Tahun 1893. Edvard Munch, The Scream. Baik, cuba teka.
unsur psikologi yang mana satukah yang paling menonjol dalam karya ini? Ya, unsur yang berkait rapat dengan emosi. Jadi karya ini sebuah catatan yang membangkitkan perasaan melalui imej yang dipaparkan menggunakan teknik garisan beralun dan gabungan warna-warna suram. Karya ini menggambarkan emosi tertekan dan penuh misteri. Karya The Scream ini pernah keluar dalam soalan STPM. Pernah keluar. Jadi anggap saja pembincangan hari ini adalah salah satu apresiasi tentang karya ini. Jadi The Scream ini menggambarkan emosi. Sebenarnya dalam setiap karya memang ada semua elemen, sebenarnya ada kreativiti, ada sensitiviti, ada emosi dan ada ekspresi. Di sini juga ada ekspresi sebenarnya. Ekspresinya iaitu luahan tadi, peluahan. Jadi di sini emosi yang paling ketara cuba ditonjolkan, iaitu menggambarkan tajuk dia. Kalau kita tengok tajuk The Scream, kenapa orang scream ni bermaksud meraung, tepik. Kenapa kita tepik gitu mau tu? Tentunya menggambarkan emosi yang tertekan. Okey, ini karya seni yang contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, kita lihat di bawah perekaan seni pula. Kalau dua contoh tadi, pengkaryaan seni atau karya seni. Contoh yang ketiga, kita bawakan bidang perekaan seni. Okey, cuba lihat anak-anak pelajar ciptaan ini. Ciptaan garfu. Garfu yang pertama dan garfu yang kedua. Kedua-duanya berfungsi untuk makan, alat atau tools untuk kita makan spaghetti atau mie. Jadi garfu yang pertama dengan bentuk yang lurus begitu, dia punya spaghetti itu agak kurang melekat pada garfu dan mudah jatuh. Setelah diolah sedemikian rupa, desain di sebelah kanan itu menghasilkan satu rekaan garfu yang lebih memegang, spaghetti tadi dan lebih berfungsi dengan baik. Kita tengok yang kedua pula. Ciptaan yang kedua ini ialah pisau ke apa tu? Pisau tu biasa cover untuk jari itu. Biasanya kalau kita tengok chef memasak di YouTube dia akan potong bawang itu dengan begitu laju, dengan pisau yang tajam. Jadi dibimbangnya supaya tidak terpotong tangan, maka diciptakan cover atau penghadang seperti itu untuk keselamatan. Dan ini juga satu idea yang menarik. Dan rekaan yang ketiga, sebuah mug atau cawan kopi. Peliknya di sini ialah, bukan pelik, apa yang istimewanya di sini ialah satu garisan di bahagian bawah itu lekukan pada gelas. Walaupun lekukan itu biasa saja, tetapi dia mempunyai fungsi yang agak menarik. Sekiranya ada tumpahan air, sedikit tumpahan air, maka dia tidak terus jatuh ke lantai atau jatuh ke meja. Dia melekat, air itu masuk dan mengisi ruang kosong di bahagian garisan melintang tersebut, alur garisan tersebut. Jadi ini juga satu ciptaan yang bagus. Jadi apakah aspek psikologi yang terlibat di sini? Sudah tentunya kreativiti. Semua rekan ini berkait rapat dengan kreativiti.
di mana kreativiti bermaksud keupayaan membuat dan mereka cipta. Jadi untuk membuat dan mereka cipta ini, seseorang individu perlulah bersifat imajinatif. Imajinatif. Dia mampu imagine satu-satu masalah dan imagine cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan imajinatif tadi, maka terhasillah rekaan-rekaan yang mampu menyelesaikan banyak masalah. Walaupun kalau kita tengok masalah tumpahan air itu kecil saja sebenarnya boleh dilap. Tapi invention ini atau rekaan ini mampu menyelesaikan masalah sebelum masalah itu berlaku. Jadi ini disebut sebagai creativity. Salah satu kesan psikologi apabila kita belajar seni visual ini, dia mampu menghasilkan seseorang individu yang imajinatif. Imajinatif, maka dia menghasilkan ciptaan-ciptaan yang kreatif dalam bentuk pengkaryaan atau perekaan seni visual. Baiklah, contoh yang keempat dan terakhir. Contoh keempat kembali semula kepada sebuah karya seni. Sebuah karya seni catan yang menggambarkan ibu dan anak perempuan. Gambaran ini memberi makna yang mendalam. Jadi, aspek psikologi yang terlibat di sini ialah berkait rapat dengan ekspresi. Ekspresi tadi sudah kita bincangkan. Ekspresi berasal daripada perkataan Inggeris expression atau peluahan. Apa yang diluahkan di sini? Apa yang cuba diluahkan oleh pengkarya di sini? Dengan melihat pada karya ini, sudah tentu anak-anak pelajar semua dapat memahami apakah maksud di sebalik karya ini. Betul anak-anak? Dah faham maksud dia? Boleh baca tak maksud dia ni? Okey. Di sini, karya ini menunjukkan keupayaan pelukis itu menzahirkan pengucapan seni. Keupayaan dia mencurahkan idea, keupayaan pelukis memberi gambaran pemikiran dan perasaannya. Jadi, jika anak-anak pelajar melihat karya ini dan faham maksudnya, maka ekspresi pelukis tersebut sudah pun mantap dan berjaya menghasilkan sebuah karya yang bermakna. Jadi, dia mampu meluahkan isi pemikiran dia, meluahkan idea dia sehingga difahami oleh audiens. Okey, untuk kita lebih dalam bincang tentang ini, kita boleh lihat ada tusukan-tusukan pisau. Satu pisau terkena pada belakang anaknya dan dia ditenangkan oleh ibunya. Sedangkan di belakang ibunya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tusukan pisau. Dengan tidak menghiraukan tusukan pisau pada belakangnya, dia terus menenangkan anaknya yang hanya tertusuk 1 pisau. Jadi ini memberi satu gambaran bahawa begitu besar kasihnya seorang ibu sehingga dia tidak kisah apa yang berlaku pada dirinya, kesakitannya mampu dilupakan demi menjaga keselamatan anak-anaknya. Jadi, aspek psikologi di sini yang terlibat ialah ekspresi. Apa yang diekspresikan itu mampu kita faham. Itu. Dan cara kita faham tadi dengan tadilah yang kita sudah pelajari tadi dengan sensitivity. Orang yang ada nilai sensitivity saja mampu faham karya ini. Dia sensitif. Dia mampu memahami. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Iaitu peranan seni visual di bawah psikologi. Dan yang seterusnya nanti kita akan bincang peranan seni visual dari aspek sosiologi pula. Sekian, terima kasih.